Korang tahu tak, sebenarnya Artificial Intelligence dah dicipta masa Perang Dunia Kedua. Kalau korang nak tahu siapa bapa kepada AI, korang kena tengok video ni sampai habis. Amaran keras. Video ini tidak sesuai ditonton oleh penonton berumur 18 tahun dan ke bawah serta berumur lebih 18 tahun tapi belum balik. Video ini mengandungi perkataan-perkataan carut yang tidak sesuai untuk diguna pakai dalam perbualan harian. Jika anda mengambil risiko untuk menonton video ini, fahamkan mesej dan ambil yang bermanfaat sahaja. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Apa khabar semua malam ni? Aku nak minta maaf sebab dah lama tak bercerita. Hari ni aku nak share dengan korang kisah seorang mathematician yang merupakan bapa kepada AI dan modern komputer, iaitu seorang lelaki yang bernama Alan Turing. Nama penuh dia ialah Alan Matheson Turing yang lahir pada 23 Jun 1912 di Maidaville, London, England. Alan Turing ni anak kedua daripada dua beradik dan abang dia bernama Sir John Dermot Turing pun jadi orang penting juga dalam kerajaan British. Ayah dia Julius Matheson Turing bekerja dalam perkhidmatan awam India untuk kerajaan British di Chhatrapur, India. Kemudian berkhidmat di Madras Presidency di Odisha, India. Ibu dia Ethel Sarah Turing atau Ethel Sarah Stoney, anak kepada Edward Wallace Stoney, keluarga bangsawan Inggeris Ireland Protestant. Senang ceritalah, keluarga dia ni memang dari keturunan bangsawan dan orang kuat kerajaan British. Disebabkan bapa dia berkhidmat dengan kerajaan, mak bapa dia selalu ulang-alik antara United Kingdom dengan India. Jadi masa mak ayah dia tak ada, dia duduk dengan keluarga askar pencen. Daripada dia kecil, Alan ni dah tunjukkan tanda-tanda orang genius dengan bakat atletik. Alan bersekolah dekat St. Michael's daripada umur 6 sampai 9 tahun. Dekat sekolah ni, guru besar dia mengatakan yang Alan ni seorang yang genius. Pada tahun 1922 sampai tahun 1926, Alan belajar dekat Hazelhurst Preparatory School, Frame Village, East Sussex. Pada tahun 1926 pula, masa umur 13 tahun, dia sambung belajar dekat Sherborne School, sekolah berasrama penuh. Sekolah ni boleh kata sekolah swasta yang power gila lah, sebab yang masuk sekolah ni semua budak pandai. Masa dekat sekolah ni, Alan ni cenderung kepada sains dan matematik, yang membuatkan beberapa guru dekat sekolah tu tak berapa suka dengan Alan ni. Diorang tak suka sebab bila subjek lain, Alan tak belajar langsung sebab dia tak berminat. Sampai dia hampir nak digugur taraf untuk ambil peperiksaan sebab sekolah rasa yang dia akan gagal. Guru besar dia sampai cakap dekat bapak dia, kalau dia ni hebat sangat dalam matematik dengan sains, buat apa datang sekolah lagi, buang masa je. Macam gitu je dia cakap. Nampak tau cikgu diorang ni tak nampak bakat Alan ni. Walaupun cikgu dia cakap macam tu, Alan ni buat keras je. Lagi satu, Alan ni cara otak dia bekerja lain sikit. Otak dia proses benda ikut logik tau. Kalau kau bercakap dengan dia, kau kena spesifik, jangan berkias sebab dia tak faham. Contohnya, kita orang nak pergi makan ni, itu kira kiasan lah kita nak ajak dia makan. Tapi pada dia, benda tu statement je, so dia takkan respon sebab dia ni jenis respon pada benda yang penting untuk dia. Jadi kalau kau nak ajak dia makan, kau kena cakap, kita orang nak pergi makan ni, jomlah makan sekali dengan kita orang. Complicated kan? Orang genius memang selalunya panggil pelik-pelik. Aku pun tak tahulah kenapa. Balik pada cerita tadi, walaupun cikgu dia cakap macam tu, dia buat keras je and makin menunjukkan kebolehan yang luar biasa dalam matematik. Pada tahun 1927, dia boleh selesaikan masalah matematik lanjutan, sedangkan dia belum belajar lagi subjek asas kalkulus. Tahun 1928, dia terjumpa hasil kerja Albert Einstein. Bukan je dia boleh faham, dia dikatakan boleh jawab persoalan Einstein pasal Newton's Law of Motion, di mana persoalan ni tak pernah dibuat secara terperinci pada masa tu. Pada tahun yang sama, Alan ni berkenalan dengan Christopher Colin Morcom, dikatakan cinta pertama dia. Diorang sangat rapat dan diorang selalu explore masalah ilmiah dalam sains dan matematik. Diorang juga dikatakan selalu bagi-bagi surat dalam kelas. Pada 13 Februari 1930, Christopher telah meninggal dunia akibat komplikasi tuberculosis, di mana dia dapat penyakit tu lepas minum susu lembu yang berpenyakit beberapa tahun sebelum tu. Kematian Christopher ni membuatkan Alan kecewa gila lah, tapi dia cuba kawal kesedihan dia dengan belajar gila dalam subjek favourite diorang, iaitu sains dan matematik. Masa inilah Alan cuba explore konsep minda sedar manusia untuk diterjemahkan dalam bentuk jirim atau fizikal. Daripada konsep tadi, Alan dapat idea konsep minda sebagai mesin yang boleh dicipta dengan logical matematik. Bahasa mudahnya, artificial intelligence lah. Alan dah fikir benda ni 92 tahun lepas dah. Walaupun Christopher dah meninggal, dia tetap baik dengan ibu Christopher. Ibu Christopher selalu hantar hadiah dengan surat dekat Alan, biasanya pada hari lahir Christopher. Lepas tu, Alan belajar
belajar dekat King's College, Cambridge pada tahun 1931 sampai 1934, di mana dia dianugerahkan kepujian kelas pertama dalam matematik. Lepas dia dah habis belajar, dia telah dipilih untuk join fellowship dekat King's College sebagai pengiktirafan terhadap penyelidikan dia dalam teori kebarangkalian. Pada tahun 1936, kajian Allen pasal Einstein-Idens problem dapat perhatian ahli logical matematik Amerika Alonzo Church yang baru je terbitkan kertas kerja yang dapat kesimpulan yang sama macam Allen, cuma kaedah je berbeza. Pada tahun yang sama, Allen sambung PhD dalam subjek logical mathematics dekat Princeton University, New Jersey dengan panduan daripada Alonzo Church. Gabungan diorang ni telah menghasilkan kaedah matematik yang sangat penting untuk moden komputer. Masa ni juga Allen cipta mesin Turing Universal, sebuah komputer yang merangkumi prinsip logik asas komputer digital yang digunakan untuk menyelesaikan masalah matematik. Pada tahun 1938, Allen balik ke England dan bekerja di Government Code and Cipher School, organisasi yang bekerja untuk pecahkan kod rahsia. Bila Perang Dunia Kedua start, pada 4 September 1939, Allen laporkan diri dekat British Cryptanalytic Headquarters dekat Bletchley Park, Buckinghamshire. Sehari selepas kerajaan United Kingdom isytiharkan perang dengan Jerman. Dia decide untuk join department ni sebab dia tertarik dengan cabaran nak pecahkan kod Enigma dan dia rasa tak ada orang lain yang boleh selesaikan masalah tu kecuali dia. Jadi dia rasa dia kena turun padang untuk selesaikan sendiri. Bapak kerek gila dia ni kan. Semua pekerja dekat Bletchley Park ni bekerja 24 jam sehari untuk pecahkan kod rahsia Jerman dan bagi maklumat yang berkaitan dengan pergerakan Jerman dalam medan perang dekat Eropah pada tentera bersekutu. Semua orang yang kerja dekat Bletchley Park ni termasuk Allen kena tanda tangan akta rahsia rasmi di mana dia tak boleh bagi tahu apa-apa pasal kerja atau operasi dekat Bletchley Park ni pada sesiapa pun, termasuk pasangan atau keluarga sendiri. Siapa yang langgar akta ni akan dikenakan hukuman yang berat, boleh jadi hukuman mati. Masa dekat Bletchley Park ni, Allen dikenali sebagai seorang yang sangat pelik. Dia pergi kerja setiap hari naik basikal sambil pakai gas mask untuk protect diri dia daripada pollen atau debunga. Sebab setiap kali bulan Jun, dia mesti kena hay fever, lemam alahan yang berpunca daripada habuk atau debunga. Lepas tu, rantai basikal dia dah season. Tapi dak Allen ni bukannya nak tukar. Dia akan kira berapa kali rotation kayuhan dia untuk rantai dia putus. Contohnya, dia kira 60 kali kayuh baru rantai dia putus. So, bila dah sampai 59 kali kayuh, dia akan turun and repair rantai dia. Lepas tu, dia kayuh and kira balik. Seterusnya, dia akan ikat cawan dia dengan rantai sebab tak nak orang lain terambil cawan dia. Pelik-pelik je perangai dia ni tau. Dekat Bletchley Park ni, Allen jadi ketua untuk tim dia yang bekerja dekat Pondok 8. Semua orang panggil dia Prof dan buku catatan kerja dia dikenali sebagai buku Prof. Dia dengan tim dia ditugaskan untuk cari cara nak pecahkan kod rahsia daripada mesin Enigma Jerman. Enigma ni satu mesin kompleks yang boleh jadikan mesej menjadi satu kod rahsia dalam bentuk ayat biasa yang tak ada makna. Jadi, kalau kau tak tahu kata kunci dia, sampai mampus pun kau takkan tahu diorang ni buat apa. Mesin Enigma ni dicipta oleh Jerman punya engineer Arthur Scherbius masa pengakhiran Perang Dunia Pertama. Mesin ni pada permulaannya dijual untuk kegunaan komersial pada tahun 1923, tapi telah digunakan oleh tentera Nazi Jerman masa Perang Dunia Kedua. Pada bulan Julai 1939, Poland ada terangkan dekat British dengan Perancis punya intelligence cara wiring mesin Enigma. Kerajaan Poland explain juga cara diorang pecahkan kod mesej Enigma dengan menggunakan mesin bom Cryptologics nah. Bukan main berbelit lidah nak sebut dah. Atau singkatan dia BOM, mesin untuk pecahkan kod yang dicipta oleh Marian Rojecki, kriptologis daripada Poland. Allen dengan Dilly Knox, senior Allen masa dekat GCCS, rasa kaedah kerajaan Poland tu tak berapa efisien. Sebab andai kata Jerman ubah prosedur, kaedah tu nak kena ubah suai balik. Jadi Allen dengan tim dia, Gordon Wetzman, Hugh Alexander dengan Stuart Milner Berry, start untuk huraikan sistem mesin bom untuk diorang tambah baik. Tapi sayangnya diorang tak dapat sumber dan pekerja yang mencukupi untuk buat kajian. Diorang cuba minta dekat pembantu ketua tentera tapi tak dapat sebab perbelanjaan banyak digunakan untuk ketenteraan. Jadi diorang tulis surat terus kepada Sir Winston Churchill, Perdana Menteri United Kingdom ketika itu, untuk bagi tahu masalah diorang dalam usaha untuk pecahkan kod rahsia Jerman. Lepas tu Sir Winston terus tulis memo dekat General Ismay, ketua tentera British, supaya dapatkan semua sumber yang tim Allen perlukan dengan segera dan laporkan semula yang arahan ni telah dijalankan. Arahan perlu dilaksanakan sekarang. Gila
Berani dia orang ni, minta dekat bos tak dapat, terus minta dekat Perdana Menteri bai. Siap ketua tentera kena marah dengan Perdana Menteri. Confirm menyirap ke general tu dengan dia orang. Bila memo tu keluar je, ketua Secret Service pun terus turun padang dan pantau semua pergerakan dia orang. Dia orang sebenarnya tak tahu pun pasal memo tu, tapi lepas tu dia orang terus dapat semua sumber yang dia orang nak. Pada bulan Disember 1939, Allen selesaikan masalah sistem kata kunci yang digunakan tentera laut Jerman. Malam yang sama juga dia dapat idea untuk cipta satu sistem statistik yang dikenali sebagai Banburismus untuk diguna pakai dalam mesin bom dengan lebih efisien. Pada tahun 1941, Allen telah bertunang dengan kawan kerja dia dekat Pondok 8 iaitu John Clark, ahli matematik dan cryptanalyst. Tapi tak lama lepas tu diorang putus tunang lepas Allen mengaku yang dia sebenarnya homoseksual dan dia rasa dia tak boleh nak teruskan perkahwinan tu. Pada bulan Julai 1942, Allen telah mencipta teknik yang dinamakan Turing-Jeri untuk digunakan dalam pemecahan kod meses daripada mesin Lorentz, mesin type rahsia terbaru ciptaan Jerman. Turing-Jeri ni digunakan dalam mesin teleprinter pemecah kod yang ada rotor yang dinamakan tani. Pada bulan November 1942, Allen pergi ke United States dan bekerja dengan cryptanalyst tentera laut US berkenaan enigma tentera laut Jerman dan pembangunan mesin bom dekat Washington. Dalam masa tu juga dia jadi pembantu dekat Bell Labs untuk membangunkan secure speech device, bahasa mudahnya mesin komunikasi yang orang lain tak boleh nak curi dengar. Kemudian dia balik ke Bletchley Park pada bulan Mac 1943 dan dia tertarik dengan idea kod rahsia melalui sistem telefon. Pada tahun-tahun akhir Perang Dunia Kedua, Allen berpindah dan bekerja di Secret Service Radio Security Service atau sekarang dikenali sebagai HMGCC, His Majesty Government Communication Center dekat Henslope Park. Dekat sini dia belajar lagi mendalam pasal elektronik dengan bantuan Donald Bailey, engineer yang kerja dekat situ. Diorang sama-sama cipta dan bangunkan mesin komunikasi suara yang selamat dan mudah alih yang dinamakan Delilah. Sistem ni berfungsi sepenuhnya selepas Allen buat demo kepada pegawai tentera cara nak menyulit dan menyahsulitkan rakaman suara ucapan Winston Churchill. Tapi sayangnya Delilah ni dah terlambat untuk digunakan dalam perang sebab perang dah habis, jadi tak diterima untuk diguna dalam ketenteraan British. Pada penghujung perang tu, memo telah dihantar kepada semua pekerja Bletchley Park untuk ingatkan diorang yang undang-undang kerahsiaan operasi dekat Bletchley Park yang termaktub dalam akta rahsia rasmi tidak berakhir walaupun perang dah habis, tetapi undang-undang tu berjalan sepanjang hidup diorang. Sepanjang Allen bekerja dekat Bletchley Park, dia telah menulis 2 kertas kerja yang membincangkan pendekatan matematik dalam proses pemecahan kod rahsia yang bertajuk The Application of Probability to Cryptography dengan paper on Statistics of Repetition. 2 kertas kerja ni merupakan dokumen penting dalam proses pemecahan kod, tapi dokumen ni telah dirahsiakan oleh kerajaan United Kingdom sampai April 2012 atas faktor keselamatan dan peperangan. Seorang ahli matematik GCHQ yang dikenali sebagai Richard mengatakan kertas kerja Allen tu telah dirahsiakan hampir 70 tahun, menunjukkan betapa pentingnya penemuan Allen dalam analisis kriptografi semasa perang. Allen telah dianugerahkan dengan anugerah Order of the British Empire OBE pada tahun 1946 oleh King George ke-6 atas jasa Allen untuk kerajaan British semasa Perang Dunia Kedua, tapi hasil kerja dia tetap dirahsiakan. Dalam tahun 1945 sampai 1947, Allen duduk dekat Hampton, London dan bekerja dekat National Physical Laboratory dalam menghasilkan reka bentuk ACE, Automatic Computing Engine. Pada Februari 1946, dia bentangkan satu kertas kerja yang mempunyai reka bentuk stored program komputer secara terperinci yang pertama dalam dunia. Walaupun ACE adalah reka bentuk yang boleh dilaksanakan, tapi Allen tak boleh nak explain asas analisis dia disebabkan akta rahsia rasmi, sebab segala analisis tu dia dapat dekat Bletchley Park. Disebabkan tu, projek dia kena tunda dan Allen jadi frust teruk lah. Penghujung tahun 1947, dia balik ke Cambridge dan menghasilkan kertas kerja berkenaan intelligent machinery. Masa Allen dekat Cambridge ni, MPL telah membina pilot ACE dan menjalankan program pertamanya pada 10 Mei 1950. Projek ACE ni telah menyumbang banyak jasa dalam pembangunan komputer terbaru selepas tu, terutamanya komputer English Electric Deuce dengan Bendix G15. Pada tahun 1948, Allen bekerja di Jabatan Matematik dekat Victoria University of Manchester. Setahun lepas tu, dia dilantik jadi Timbalan Pengarah Makmal Mesin Pengkomputeran, di mana dia menghasilkan satu software komputer yang terawal dalam dunia iaitu Manchester Mark I. Pada masa ni, Allen buat kerja yang lagi abstrak dalam matematik, di mana dia cuba nak selesaikan masalah dalam pembuatan artificial intelligence dan menjalankan eksperimen yang dikenali sebagai Turing test. Idea dia ialah menjadikan komputer ni boleh berfikir dan membuat keputusan bila mana manusia tak dapat nak fikir atau bezakan sesuatu perkara tu. Daripada eksperimen ni lah munculnya pembangunan CAPTCHA test yang selalu korang jumpa untuk
untuk kenal pasti korang ni manusia ke komputer. Tahun yang sama juga, Alan dengan kawan dia start tulis program komputer yang boleh main chess. Alan tulis algoritma yang membolehkan komputer ni main chess. Tapi masa tu, sistem komputer yang dicipta tu ambil masa setengah jam untuk setiap pergerakan. Senang cerita baru peringkat permulaan lagi lah. Pada tahun 1951, ketika berumur 39 tahun, dia beralih kepada matematik biologi dan menerbitkan karya agung dia yang bertajuk The Chemical Basis of Morphogenesis pada tahun 1952. Pada Januari 1952, dia ada hubungan dengan Arnold Murray, remaja lelaki berumur 19 tahun dan tidak bekerja. Pada 23 Januari pula, rumah Alan telah dirompak dan rupa-rupanya dia telah dirompak oleh Murray dengan kawan dia. Jadi Alan buat laporan polis atas perbuatan Murray. Masa polis siasat kes rompakan tu, polis dapat tahu pasal hubungan homoseksual antara dia dengan Murray. Masa tu dekat UK, LGBT ni kira kesalahan jenayah berat di bawah Seksyen 11 Akta Pindaan Undang-Undang Jenayah 1885. Sampailah tahun 1967, Akta Kesalahan Seksual dikuatkuasakan. Senang cerita, kesalahan LGBT ni lagi teruk daripada kesalahan mengompak rumah orang. Jadi pada 27 Februari 1952, Alan telah didakwa di mahkamah atas kesalahan homoseksual. Di atas nasihat abang dia memohon rayuan hukuman daripada mahkamah. Pada 31 Mac tahun 1952, mahkamah bagi dia pilihan sama ada dia masuk penjara atau menjalani tempoh percubaan bersyarat, di mana Alan diarahkan untuk ambil ubat hormon terapi dalam kuantiti yang sangat banyak. Tujuannya untuk pastikan fizikal Alan ni tak mampu nak melakukan hubungan seks. Dia pun terima hukuman tu, tapi ubat tu bagi kesan sampingan dekat Alan sampai kesihatan dengan fizikal Alan makin teruk. Lepas dijatuhkan hukuman, Alan telah dilarang untuk bekerja dengan semua agensi kerajaan. Kemudian dia dilarang masuk ke United States, tapi dia dibenarkan pergi ke negara Eropah yang lain. Pada 8 Jun 1954, mayat Alan dijumpai oleh penjaga rumah dia dekat nombor 43 Edlington Road, Winslow. Dia dah mati sehari sebelum tu pada 7 Jun 1954 akibat keracunan cyanide, asid yang selalu korang tengok spy Nazi Jerman guna bila kena tangkap tu, yang dia letak dekat gigi, lepas tu bila dah kena tangkap gigit, lepas tu mati. Dekat tepi mayat dia ada sebiji apple yang dah digigit tapi tak pernah diperiksa sama ada beracun atau tak, dan sehelai kertas yang mengandungi senarai kerja yang perlu dilakukan. Kenyataan rasmi mengatakan kematian dia akibat bunuh diri, tapi orang ramai tak percaya. Orang awam berpendapat disebabkan Alan tahu banyak rahsia kerajaan dan dia dah kantoi sebagai seorang homoseksual, jadi kerajaan takut Soviet Union akan gunakan isu homoseksual ni sebagai propaganda menentang kerajaan UK. Selepas beberapa tahun kematian Alan, hasil kerja dia telah dikenali ramai orang dan ada gerakan yang nak menuntut bela atas ketidakadilan undang-undang terhadap Alan Turing. Pada tahun 2009, lepas kena push kau-kau punya, Perdana Menteri United Kingdom pada masa tu, Gordon Brown, telah membuat permohonan maaf bagi pihak kerajaan di atas hukuman kepada Alan, tetapi belum diampunkan secara rasmi. Masa tu, Menteri Keadilan UK cakap tak sesuai lah nak bagi pengampunan, memandangkan Alan dijatuhkan hukuman mengikut proses yang betul, mengikut undang-undang negara ketika itu. Pada tahun 2012, ramai orang yang berpengaruh termasuk Stephen Hawking mendesak kerajaan UK untuk bagi pengampunan secara rasmi kepada Alan Turing. Pada tahun 2013, Queen Elizabeth yang kedua yang meninggal baru-baru ni tu telah bersetuju untuk bagi pengampunan diraja kepada Alan Turing disebabkan jasa dia yang telah menyelamatkan banyak nyawa ketika Perang Dunia Kedua. Selain tu, Alan juga mengharumkan nama negara di atas pelbagai sumbangan dan pencapaian saintifik yang luar biasa. Pada tahun 2014, movie yang bertajuk The Imitation Game, lakonan Benedict Cumberbatch dengan Keira Knightley telah ditayangkan, di mana movie ni ceritakan kehidupan Alan dengan macam mana dia pecahkan enigma. Pada tahun 2019 pula, kerajaan British umumkan yang gambar Turing akan diletakkan dalam duit kertas 50 pound sterling. Dekat duit kertas tu ada falsafah Alan Turing yang ditulis dalam bentuk kod. Jadi begitulah kisahnya kehidupan seorang lelaki genius yang bernama Alan Turing. Kalau nak ikutkan, dia tulis banyak lagi kertas kerja saintifik, tapi aku baca pun pening. Jadi aku takut kalau aku cerita, korang pun pening sekali. Jadi aku cerita secara ringkas je lah. Secara kesimpulannya, daripada hasil kerja Alan ni lah, ramai engineer dapat bangunkan komputer yang power dan artificial intelligence yang makin bijak. Cuma sayangnya, dalam rekod dunia nama dia tak dikenali sebab hasil kerja dia dah jadi rahsia kerajaan British. Kalau korang ada pandangan atau ada info yang nak betulkan ke, nak tambah ke pasal Alan Turing ni, korang boleh tuliskan dekat ruangan komen dekat bawah. Satu lagi, aku cerita pasal dia di atas pencapaian dia dalam bidang akademik dan teknologi. Bab peribadi dia tu, sebagai orang Islam, janganlah kita ikut. Kita ambil yang baik, kita buang yang tak elok. Terima kasih sebab sudi luangkan masa untuk dengar cerita aku malam ni. Aku nak minta maaf andai kata aku ada terkasar bahasa atau penyampaian aku kurang bagus malam ni. Semoga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum
Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.